Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 4? Pada minggu ini untuk subjek matematik kita akan mempelajari berkenaan dengan penganggaran. Kita akan memberi anggaran kuantiti berdasarkan set rujukan yang diberi dan menentukan kewajaran jawapan. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan anggaran? Minggu ini kita akan belajar dan kita akan tengok macam mana kita nak gunakan anggaran ini dalam matematik. Pertama sekali murid-murid, kita kena faham dahulu apa yang dimaksudkan dengan anggaran. Apakah yang kita boleh faham bila kita sebut perkataan menganggar ataupun anggaran? Okey, contoh cikgu ada satu gambar ni. Okey, ada gambar 3 bekas. Dalam bekas tu ada gula-gula yang berwarna-warni. Setiap gelas ataupun bekas itu mempunyai bilangan gula yang berbeza. Okey, satu balang ada 100. Satu balang yang penuh ni ada 400. Balang tengah-tengah ni kita tak tahu apa. Berapa nilai dia kita tak tahu. Cikgu cuba tanya pada kamu. Cuba teka berapa bilangan guli yang ada di dalam balang yang tengah ini. Kamu akan berfikir dan kamu akan keluarkan bermacam-macam nilai nombor. Itulah yang dinamakan anggaran. Tetapi bila kita menganggar dalam matematik, kita kena memberi satu nilai yang logik ataupun munasabah. Apa maksud logik dan munasabah bila kita menganggar? Okey, contoh yang ini. Bila kita nak menganggar satu nombor ataupun berapa bilangan gula-gula dalam balang ini, kita kena bagi satu nilai nombor yang logik. Contoh kalau balang kat sebelah sini 400, kita tak boleh teka ataupun anggarkan bilangan guli ataupun gula-gula dalam balang tengah ni 5000. Tak munasabah dan tak logik. Sebab kalau balang tu penuh ada 400, kalau yang tengah ni mesti kurang daripada 400. Itu namanya kita menganggar dalam matematik. Kita memberi nilai berdasarkan rujukan yang ada dan nilai yang kita bagi tu mesti logik dan munasabah. Tak bagi nombor yang besar-besar. Sebab satu balang 400. Dia mesti rendah lagi daripada 400. Itu namanya menganggar. Jelas ya? Okey, cikgu ambil contoh dalam buku teks kamu ni. Ada gambar ni, kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Baik, gambar ni ada seorang guru sedang bercakap dengan 3 orang anak muridnya. Dan di depan cikgu ni ada 2 balang, balang A dan balang B. Balang A kita tengok dia penuh, manakala balang B tak penuh. Balang A kita tahu jumlah dia ialah 20,000. Cikgu tu bertanya, cuba teka bilangan berbola air di dalam balang B. Dia minta 3 anak murid dia teka. Teka tu maksudnya anggarlah. Cuba teka berapa bilangan yang ada dalam berbola air yang ada dalam balang B. Kalau balang A penuh, dia ada 20,000. Agak-agak untuk balang B ada berapa? Seorang anak murid dia akan cakap, bilangan berbola air di dalam balang B mesti kurang daripada 20,000. Betul lah dia kata. Tak boleh lebih sebab penuh. Macam balang A ni 20,000. Kalau menganggar dalam matematik, kita kena bagi nilai yang munasabah, logik. Mesti kurang daripada 20,000. Yang kawan perempuan pakai tudung ni dia kata lebih kurang 10,000 biji cikgu. Logik lah. Mesti lebih kurang 10,000. Okey, kawan lelaki ni pula kata hampir 10,000 biji. Itu yang dinamakan menganggar. Dia memberi satu nilai berdasarkan rujukan. Rujukan tu ialah 20,000 ni.
So bila balang penuh 20,000, kalau balang B ni tak penuh ni berapa? Itu kita akan beri nilai yang logik dan munasabah. Itu dinamakan menganggar. Okey, 3 orang murid tadi dia dah bagi anggaran dia orang yang tersendiri. Jadi antara mereka bertiga ini, siapa punya anggaran yang paling tepat? Tadi kita tengok balang yang penuh tu ada 20,000. Kalau balang B tu separuh sikit, separuh, agak-agak berapa nilai dia? Hazel dia teka ada 5,500. Manakala Vinod ada meneka atau menganggar ada 10,005. Anissa pula dia menganggarkan terdapat 15,725. Jadi antara mereka ini yang manakah memberi anggaran yang paling tepat dan logik serta munasabah? Itu yang penting bila kita menganggar. Kita tak main teka je. Kita kena anggar secara logik dan munasabah berdasarkan rujukan yang ada. Apa rujukan kita? Rujukan kita ini ialah balang yang penuh 20,000. Itu rujukan. Sekarang kita tengok balang B. Balang B ni dia lebih kurang separuh daripada balang A. Kalau separuh daripada balang A, maksudnya berkemungkinan lebih kurang ada dalam 10,000. Jadi yang mana yang dekat-dekat antara Vinod, Hazel dan Anis? Tentulah sekali Vinod yang paling tepat. Hazel tidak berapa tepat anggarannya kerana anggaran yang Hazel berikan iaitu 5,500 terlalu sedikit. Maksudnya kurang sangat berbanding dengan Vinod dengan Anis. Anis pula dia memberi anggaran 15,725. Maksudnya Anis punya anggaran terlalu tinggi sebab balang B tu dia lebih kurang macam separuh daripada balang A. Kalau separuh daripada 20,000 dia ialah 10,000. Maksudnya bilangan berbola air dalam balang B mesti lebih kurang 10,000. Jadi yang paling tepat sekali ialah Vinod. Itu namanya menganggar dalam matematik. Kita memberi satu nilai berdasarkan rujukan yang ada secara munasabah dan logik. Kita tak bagi nilai suka-suka hati kita je. Dia memberikan rujukan kat situ iaitu 20,000. Berdasarkan rujukan itulah kita membuat anggaran. Itu yang dinamakan menganggar dalam matematik. Okey, cuba kita tengok pula anggaran ni. Anggarkan bilangan manik di dalam bekas A dan bekas B. Cikgu ada 1 balang, 2 balang, 3 balang. Balang A kita tak tahu berapa, balang B kita pun tak tahu berapa, tetapi kita tahu balang tengah-tengah ni ada 17,000 yang penuh. Jadi kita diminta menganggarkan balang A berapa, balang B berapa. Baik, kita tengok satu-satu. Kita tengok balang A. Balang A kalau kita tengok dia adalah separuh daripada bekas penuh. Bekas penuh yang tengah-tengah tu penuh ada 17,000. Kalau balang A, kalau tengok gambar rajah tu dia separuh daripada balang yang tengah tu. Maksudnya kalau 17,000 penuh, separuh daripada 17,000 berapa? 8,500. Jadi kita boleh anggarkan bekas A ni dia lebih kurang ada 8,500. Sebab anggaran ni dia bukanlah nilai yang tepat. Tetapi dia nilai yang orang kata lebih kurang. Di situlah yang kita namakan
anggaran. Jadi kita boleh anggarkan balang A ni dia macam lebih kurang ada 8,500. Berdasarkan apa? Berdasarkan rujukan yang kita ada, iaitu 17,000 balang penuh. Itu namanya menganggar. Bekas A Okey, bekas B pula macam mana? Okey, bekas B, bila kita tengok bekas B mesti kurang daripada balang A punya bilangan. Tadi balang A kita anggarkan lebih kurang 8,500. Betul? Sebab separuh daripada balang penuh. Kalau balang B, kita tak boleh cakap balang B kita anggarkan, okey, saya teka ni balang B ada 8,500 lah cikgu. Tak boleh. Sebab secara munasabahnya, kalau separuh macam balang A, kita boleh cakap 8,500. Bila kita tengok balang A dengan balang B mesti kurang sikit lagi daripada 8,500. Yang mana kalau kita tengok antara balang A dengan balang B ni adalah separuh daripada balang A. Maksudnya balang B ada 4,250, iaitu separuh daripada 8,500. Kita tak boleh tercakap balang B ada 7,000 manik. Tak boleh. Sebab kita akan berpandukan rujukan yang ada, iaitu balang A. Kita dah ada rujukan balang A 8,500. Nilai anggaran kita mesti rendah, kurang lagi daripada 8,500. Itu yang dinamakan menganggar. Jelas itu kita kena faham betul-betul konsep menganggar berdasarkan rujukan, dan nilai yang kita beri itu mesti munasabah dan logik. Tak boleh main teka-teka sahaja. Itu sahaja yang kita nak belajar minggu ini. Kita menganggar ataupun kita meneka berapakah nilai sesuatu bahagian berdasarkan rujukan yang ada. Jadi tugasan kamu minggu ini, cikgu bagi satu sahaja tugasan. Okey, cuba anggarkan isi padu air yang ada dalam botol C. Buat dalam buku latihan kamu. Kamu lukis dua balang ni. Lukis biasa-biasa je. Tak cantik pun tak apa. Yang penting kamu anggarkan berapa anggaran bilangan isi padu untuk balang C ni. Rujukan dia mana? Ni rujukan dia. Kalau balang penuh ada 10,000, agak-agak untuk balang C berapa isi padu yang sesuai logik dan munasabah. Kalau kamu teka dengan cikgu, ada 5 ml cikgu, logik ke? Munasabah ke? Tak kan? Dia mesti ada rujukan dia di sini, 10,000. Jadi cikgu nak kamu teka atau kamu anggarkan berapa bilangan isi padu untuk botol C ni. Naik sekolah nanti secara bersemuka, cikgu nak tengok apa jawapan masing-masing. Tidak ada jawapan yang betul, tidak ada jawapan yang salah, selagi anggaran kamu itu munasabah. Baik, itu sahaja yang kita nak belajar minggu ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan secara bersemuka di sekolah. Sekian, Assalamualaikum.